وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah tuan, terima kasih Ustaz Ahmad Faiz yang memberi kesempatan untuk bersama kita berkuliah pada malam ini. Dan rasanya dah lama tak bersama dengan Ustaz, dan akhir sekali dulu kita bersama dalam kuliah Wahabi. Dan malam ini kita berkesempatan lagi untuk satu tajuk yang kita minta kepada Ustaz tadi, iaitu syirik sedar tak sedar. Tajuk itu akan kita minta Ustaz leparkan atau uraikan pada malam ini. Beliau seorang pendapat bebas, banyak ilmu, masih muda, bertenaga dan tetap berbicara depan dengarkan malam ini. Tapi hanya kita minta sikitlah daripada beliau, kalau boleh dapat aja sikit kepada logat Selangor sikitlah. Dapat satu Ustaz kalau berbicara dari dalam logat Kelantan, mungkin jika ramai cerita begitu dapat memahaminya, kalau boleh dapat lebih sikit ke dalam Selangorian untuk kita dengarkan penjelasan yang lebih mantap daripada Ustaz yang lain. Kerana kita tahu beliau muka dah nampak mirip orang Selangor dah tak ada masalah untuk jadi untuk bercakap dalam bahasa Selangor di sini. Dan kita menunggu teruslah sebagai Ustaz untuk berkembang kita malam ini dalam tajuk yang telah kita beri, iaitu syirik sedar tak sedar. Silakan. Selangor ni. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukan Allah, dan Allah Ta'ala siap untuk ampun dosa selain daripada dosa syirik. Shadaqallahu. Alhamdulillah para hadirin. Alhamdulillah pagi sini. Tutup siap lagi sebelah ni. Tak ada pasal ekor lagi dah. Syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada malam ni kita dapat kumpul. Sedang molek tiap-tiap Rabu kedua ni ambolah free. Hari lain tu penuh belaka dah. Jadi alhamdulillah. Nah, bila ni juga berubah dah benar kita ada. Sedap dah dalam kepala otaknya tak ada kuliah hari ni ye. Abu Popop janji dah kuliah sini. Tak apa. Ala kuliahnya hamba tak usah kecek banyak, nah, sebab kalau hamba kecek ni jadi tak tahu nak berik di mana. Tadi ibu baru pagi tadi tengah tidak pagi dah. Tajuk syirik sedar tak sedar. Jadi duk kalut sehari-hari ni ambo petik dalam satu kitab. Sebenarnya kita baca kitab tu tahu nak berik di mana. Nah, kita Al-Muqaddimah lebih dikenali dengan Muqaddimah Surah karangan Imam As-Sanusi rahimahullahu taala. Jadi kitab ni kata Imam Sanusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi fi darihi amin ya rabbal alamin. Kata dia wa anwa' syirki sittatun. Dan berbagai syirik itu ada 6 bagai. Faham tu? Faham dah? Faham dah? Lebih kurang je logat Kelantan, logat Selangor pun sikit je bezanya. Dan bermula bagai-bagai syirik itu ada 6 bagai. Berarti syirik itu dia
banyak bagai. Jadi gapo dia kena pakai syirik ni? Sebelum kita nak masuk tahu gapo dia benar syirik ni, terlebih dahulu syarah kita namanya Imam Abu Ishaq Ibrahim Andalusi. Bermula syirik lughatan, segi bahasanya huwa ialah ibaratun, ialah ibarat panggilan amman. Nah, daripada mereka ada khalal ghaira, yang memasuklah akan yang lain. Allah setelah dari segi bahasa tersebut ialah panggilan menunjukkan maknanya tiap orang yang masukkan akan selain daripada Allah serta Allah. Maknanya menyekutukan Allah, gitu. Menyekutukan Allah. Menyamakan Allah dengan selain daripada Allah, atau menyamakan selain daripada Allah dengan Allah. Nah, itu. Wastilahan, dan secara istilah bila sebut kata syirik, ibarat an kulli ma yujibul kufra, ialah panggilan, ibarat cakapan tentang daripada tiap-tiap barang yang memestikan akan kufur. Nah, itu. Yang memestikan akan kufur, itu dia panggil syirik. Tapi di sini dia panggil syirkul akbar, karena syiriknya ada dua. Pertama dia panggil syirkul akbar, yang kedua dipanggil syirkul asghar, atau dengan nama yang lainnya dipanggil juga syirkul jali dan syirkul khafi. Nah, gapo dia syirkul akbar, yakni syirik yang terbesar. Terjemah Melayu kita, syirik yang terbesar. Kemudian gapo dia syirkul asghar, syirik yang terkecil. Nah, maka sebab itu nama selain daripada syirkul akbar dipanggil syirkul jali, mana syirik yang terang-terangan, jelas. Bila terlalu besar, nampak jelas. Tapi nampak jelas pun bagi siapa yang mengetahui. Siapa yang belajar, yang mengaji, maka dia tahu ini syirkul akbar, syirik yang terbesar. Tapi bagi siapa yang tak mengaji, tak tahu, maka dia tak tahu, dia jatuh di dalam syirik. Itu tajuk barangkalinya dikehendaki syirik sedar tak sedar. Ada lagi syirik asghar tadi, nama lain bagi syirkul asghar dipanggil syirkul khafi, syirik yang halus. Halus tak halus, siapakah kita pun tak sedar bahawasanya kita pun syirik. Maka antara farqun baina syirkil jali atau syirkil akbari, syirik secara terang atau syirik terbesar, bi syirkil asghar atau syirkil khafi, dengan syirik yang halus, yang kecil. Ini bezanya ialah satu masuk ke dalam ranah akidah, dan satu lagi hanya masuk di dalam ranah ada. Bagaimana yang masuk di dalam ranah akidah? Artinya yujibul kufra, memestikan kekufuran. Ya. Kalau gitu panjang syarah ni. Kufur ni syarah bila kufur dan bermula kufur luar bahasa satu ialah mana dalil daripada bahasa kama sali ghaisin jabal, seperti perumpamaan Allah Taala buat contoh, perumpamaan dengan tumbuhan ataupun tanaman yang tumbuh daripada penutup bumi, gitu. Jadi asal kufur tu ialah tutup. Tapi dari segi istilah, kufur ialah al-jahlu billah, orang tak kenal Allah Ta'ala. Itu
syirki. Dan kufur itu lebih khusus daripada syirik. Mana tiap-tiap kufur itu syirik, tapi tiap-tiap syirik belum tentu kufur. Gitu. Tiap-tiap kufur tentu syirik. Tapi tiap-tiap syirik belum tentu kufur. Mana contohnya? Seperti syirkul asghar tadi. Syirik yang terkecil atau syirkul khafi, syirik yang halus. Itu tidak kufur. Tidak masuk dalam dosa kufur. Hanya dosa. Mana contohnya? Ialah seperti riya, sum'ah, takabur, berasa. Kufur. Tidak cuma dah hanya sebut perkataan syirik itu dihukumkan oleh yang sembahyang syirik, oleh yang sembahyang ujub syirik. Kemudian diambil ayat Quran yang saya baca di awal tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan ampun dosa orang yang mensyirikkan Allah. Silap tu. Sedangkan ayat yang Allah sebut Allah tidak akan ampun dosa syirik, itu syirkul jari. Dipanggil syirkul akbar, syirik yang terbesar. Karena syirik itu masuk di dalam ranah akidah. Yang mewajibkan akan kufur. Artinya sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa kufur. Kalau soal itu tobat dengan benar-benar dan sungguh tidak kembali tersebut. Walaupun Allah cabut Allah siap untuk minta maaf dan sebagainya. Jadi dosa yang dikatakan tidak diampun oleh Allah itu dosa kufur. Adapun riya, sum'ah, takabur, ini juga syirik, tapi syirkul khafi. Istilah itu beza. Jadi sebab itu kalau syirkul khafi, syirik yang halus ini perbahasanya di dalam ilmu, di dalam perbahasan ilmu tasawuf. Tapi kalau syirkul jali perbahasanya di dalam ilmu akidah. Begitu. Tuh. Mana dalilnya kekufuran itu lebih khusus berbanding syirik? Bidalilin firadi syirki 'anil kufri fi syirkil aghradi. Dengan dalilnya menunggal, tertunggal, tersendirilah syirik daripada kekufuran pada masalah syirkil aghrad. Syirkil aghrad itu dia panggil apa? Al-amalu li ghairillah. Beramal kerana selain daripada Allah. Mari semaya untuk orang tengok. Dia panggil riak. Riak. Mana semaya untuk orang tengok. Kalau orang tak ada, tak semaya pun sekali dia. Berat tu. Jadi kalau sembahyang kerana nak memperlihatkan kepada orang, itu dipanggil riak. Al-amalu idza dakhala riya batala. Amal bila masuk riya, batal habis segala pahala. Saja sia-sia. Tu. Lepas tu kalau gitu payah dah Ustaz. Malah saya nak sembahyang, takut orang tengok. Tarkul amal li ajli riya. Riyakul akbar. Tiga amal kerana takut ke riya, riya besar lagi. Pula dah. Beramal kerana manusia tengok, itu riya. Batal habis segala pahala.
Jadi takut orang tengok, malah semaya masjid seorang, takut orang tengok. Tu riak mabuk seharian. Nah, itu macam mana? Artinya kita kena mujahadah, lawan nafsu kita. Jangan buat kerana manusia, jangan tinggal kerana manusia, jangan. Kalau tinggal kerana sakit perut tak apa, mari dah surah sakit perut nak bego. Keluar pula surah, kita bego rumah. Sebab air ada di tanah masjid surah. Tak apa tu. Bukan tinggal amal kerana manusia, kerana sakit perut. Tinggal amal kerana manusia, ria. Beramal kerana manusia pun ria. Pendek kata kerana orang, ria lalu. Dia dah. Itu orang panggil syirik juga tu. Tapi syirkul aghraq dia panggil, atau syirkul khafi, syirkul asghar, syirik yang terkecil, syirik yang terhalus, atau syirik kerana beramal tujuannya selain daripada Allah. Maka sebab tu kita kena sentiasa lawan dalam nafsu kita ni, lawan dengan nafsu kita supaya apa? Kita semaya ke, kita puasa ke, kita baca Quran ke, kita berzikir ke, kita bersedekah ke, kita buat apa sahaja perintah Allah Ta'ala, roja'an li thawabillah, karena harap pahala yang ganjaran besar daripada Allah, khaufan an iqabillah, takut seksa api neraka Allah Ta'ala. Ikhlas tu dia panggil ikhlas mukhlisin. Kalau ikhlas mukhlasin tu bahasnya panjang. Itu dalam kitab-kitab tasawuf. Kalau kita dapat ikhlas mukhlisin pun wujud dah. Mana kita semaya ni kerana nak pahala Tuhan, nak syurga Tuhan. Buat apa sahaja aktiviti kita nak kepada redha Allah, nak syurga Allah, nak pahala Allah. Dan takut neraka Allah, takut azab seksa Allah, takut ancaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru dipanggil ikhlas. Tak kira bukan semaya saja. Buat demonstrasi untuk Palestin bukan kerana Allah, jangan kerana nak tunjuk ke manusia jangan. Kerana manusia habis saja, sia-sia. Dan inilah orang panggil penyakit umat Islam. Mana? Al-wahan. Apa al-wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta pada keuntungan dunia. Buat apa-apa saja program, hatta keagamaan sekalipun, untuk untung dunia. Tapi benci soal keuntungan akhirat. Tak kira lah buat agama. Mengajar agama, mari jauh-jauh mengajar. Kenapa? Kerana saudara. Kalau saudara ni mari dah balik. Sakit perut semua. Tak cakap jemput dah. Mari ustaz, tak ada bila free, top free saya, box penuh semua. Sakit perut semua, tak boleh pergi semua. Pasal sapu surat ni pi, sapu duit ni pi. Ustaz pun penyakit al-wahan juga. Kalau ustaz pun penyakit al-wahan, orang tidak ustaz tak tahu. Itu penyakit hak ditimpa kepada kita. Naza'allahu min suduri aduwikum al-mahabatakum. Allah telah cabut daripada dada-dada musuh-musuh kita akan kehebatan kita. Tak ada hebat. Dia mau ingat kau Netanyahu itu sakit kepala bila kita boycott McDonald. Sakit kepala Netanyahu. Ni gini, Malaysia boycott McDonald. Denyut otak Netanyahu. Dia berdenyut otak. Dah berdenyut otak tu ialah mak, boleh dia nak ada kerja di McDonald tu, tak kerja mak. Hak berdenyut otak tu buat tu. Dia betul tak berdenyut otak. Tak ada apa-apa pun. Sebab tu soal boycott tak boycott ni terpulang kepada individu. Tu sebab baloh bolok pak boycott. Mufti-mufti punya maki ke dia. La haula wala quwata illa billah. Awak nak boycott. Orang tak usah boycott, sila. Jangan duk buat video tunjuk. Tengok Israel Melayu, Zionis Melayu pakai KFC, McDonald. Sedapnya benda dia. Senang pun nak jatuh hukum. Al-hukmu ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Hukum di atas sesuatu itu mesti penuh gambaran masalah sesuatu tersebut, bukan senang. Memang franchise, memang itu, tapi macam mana cara pengelolaan, pengurusan dia, duit itu ke mana?
banyak hak mana mudarat, yang mana lebih kurang mudarat. Itu semua kerja mufti. Tak payah kita jadi mufti kerana Sultan Selangor tak bayar kepada kita gaji. Ribut jadi mufti juga. Jadi terpulang. Saya menghormati orang boykot. Saya boykot. Tapi orang tak boykot jangan kita duk kata apa dia Zionis kok gabung jangan. Mufti lah kita jatuh hukum kita duk pandai lebih pada mufti pasal apa. Orang Islam duk pergi sana, duk kena tembok sana, duk kena bom sana, kita sini duk pada mulai, duk pada badan. Tu acah-acah buat demonstrasi. Tak bagi orang takbir. Boleh. Tak bagi orang akad dewan Palestin. Tak bagi orang apa lagi? Macam-macam. Pelik kan? Tak bagi akad dewan Hamas. Pelik. Sebab dia kata Hamas ni pengganas. Orang berjuang untuk negara sendiri boleh kalau kita kata pengganas? Orang yang memperjuangkan kemerdekaan negara sendiri boleh kalau kita katakan pengganas? Cuba tengok Malaysia ada tak nama Palestin? Tak ada. Demo buat. Cuba tanya hati masing-masing. Kalau kita buka Malaysia, tak ada Malaysia. Tak ada nama Malaysia. Ada India Sia ke, China Sia ke, macam mana perasaan kita? Tak apa. Masa relax apa yang video kita boleh makainya. Gitu. Orang yang jual untuk tanah air itu tidak boleh digelar pengganas. Yang pengganas itu ialah penjajah. Itu. Kenapa? Kerana cintakan tanah air itu justru daripada iman. Orang yang khianat dengan tanah air itu khianat dengan agama. Man khana wa qanahu faqad khana dinahu. Siapa yang khianat dengan negaranya, maka dia khianat dengan agamanya. Kenapa? Li'anna hubbal watani juz'un minal iman. Karena cintakan tanah air itu ialah juzuk daripada keimanan. Faman khana watanahu halalun damuh. Siapa yang khianati tanah air dia, halal darah dia. Siapa tak? Walau dia tak kafir tak apa lah, tapi dia khianat dengan tanah air dia. Dia buat komplo pula dengan penjajah. Untuk jajah rakyat sendiri. Jangan main-main. Walaupun tak kafir, tapi halal. Kerana apa? Kerana mengkhianati negara. Jangan main mengkhianati negara. Itu. Tak ada namanya pengganas. Dia kata saya tak sokong Hamas, tapi saya sokong rakyat Palestin. Hamas tu Bangladesh lah. Orang Hamas tu orang Bangladesh lah. Orang Fatah tu orang Bangladesh lah. Semua tujuan untuk negara dia masing-masing. Sebab itulah Masyaikh Azhar tak bagi orang Gaza keluar daripada Gaza. Jangan keluar. Bersabar. Isbiru, duduk sabar. Walaupun terpaksa syahid pun jangan keluar. Kerana itu adalah program work Zionis dah. Bila keluar itulah baru tepuk tangan. Kita boykot Mekdi, tak tepuk tangan. Tak pening. Orang Gaza tak keluar daripada Gaza, itu sakit kepala nanti. Allah sakit kepala. Denyut motor. So pasal yang jatuhkan pada sini tanah Gaza habis ayam kita. Gaza ni benteng. Kalau keluar semua jadi pengungsi, jadi pelarian, tepuk tangan kita. Ni kita nak. Maka sebab tu jangan keluar, duduk di situ, sabar, walau syahid, hadiah daripada Allah Taala. Kita tukar bolanya berdoa. Jangan tinggal berdoa. Ad-du'a silahul mukminin, doa senjata orang mukmin. Ad-du'a mukhul ibadah, doa tu ialah Allah bagi ibadah. Ad-du'a mazharul ubudiyah, doa tu ialah tempat menzahir kehambaan kita kepada Allah Taala. Doa jangan tinggal. Talabus syai' minal adna ilal a'la ala wajhi tadarru' bi niyyatil ibadah. Kita minta sesuatu dengan Allah daripada kita hamba dengan wajah merendahkan jiwa serta dengan niat ibadah. Bukan jangan kita paksa Tuhan pula. Ya Allah, tolonglah menang. Macam mana tak menang lagi Islam ni Palestin ni? Jangan itu. Jangan paksa Tuhan, jangan. Tukar pula dia jadi Tuhan. Doa-doa yang Facebook. Wah, tak menang lagi. Jangan. Niatnya ibadah. Niatnya ibadah. Mana? Pertama, karena takut ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man lam yahtamma bi amril muslimina falaisa minhum. Siapa yang tidak ambil berat urusan orang Islam, maka dia bukan di kalangan orang Islam. Itu bahaya.
Nah, bahaya. Akhirat esok minta syafaat ke Rasulullah. Ya Rasulullah, isma' lana ya Rasulullah. Syafaatkan kami ya Rasulullah. Hanya orang mana orang kan? Nah, orang Islam ya Rasulullah. Ya orang Islam. Iya ya Rasulullah. Jadi itu nenek hantu Kesultanan Melayu Mako lah masuk Islam itu nenek itu. Nah, Sultan itu tak kok Islam macam kafir. Sudah. Pasal kita tak jago, tak ingat, tak kira doa. Kayak gitu. Satu. Ingat. Kemudian Nabi SAW janji kita. Maka tak sudah sibuk. Nah, tak sudah sibuk lebih-lebih. Rasulullah dah janji. La taqumu sa'ah, tidak akan berlaku kiamat hatta yuqatilul muslimuna al-yahuda. Sehingga orang Islam akan bunuh orang Yahudi. Nah, akan bunuh orang Yahudi. Nah, hingga mana? Hatta yahtabi al-yahudi wara asy-syajari wal hajar. Sehingga orang Yahudi lari bertempiaran sembunyi di belakang pokok kayu batu. Nah, kelagi, jadi pun lagi dah. Nah, tapi tak sampai lagi lah Nabi sebut. Di mana? Fayaqulu syajar wal hajar. Maka pokok kayu batu akan bercakap. Tengok. Ini isyarat daripada Nabi SAW. Kualiti orang Islam ketika itu ialah mukmin taqi. Kenapa? Kerana berlaku amrun kharibun lil adati. Kalau yang mencarikan adat. Kalau zahir pada diri mukmin taqi dipanggil karamah. Ya gitu. Amrun kharibun lil adati yazharu ala yadil wali wal wali huwa mukminun taqiyun. Maka dipanggil karamah. Kalau berlaku juga pada zaman kita, sedangkan kita ni bukan mukmin taqi, bukan wali. Nah, kita wali. Maka dipanggil ma'unah, pertolongan daripada Allah. Mana? Pokok kayu batu bercakap, ya Muslim, hai orang Islam, hadal Yahudi khalfi. Nih, mata Yahudi ada belakangku ni. Ta'alau faqtuluh, mari sini bunuh. Melainkan satu pokok. Apa nama pokok? Illa gharqa. Kenapa? Li'annahu min syajaratil yahudi. Karena pokok gharqa itu ialah pokok Yahudi. Yahudi tahu tak? Pak tu tanya pokok tu. Tu tanya. Dia tahu Nabi SAW tu betul Nabi. Dia tanya banyak pokok tu. Pasal pokok tu tak bercakap. Pokok lain batu semua bercakap. Wajib kita iman. Wajib kita izaan wal qabul fil qalbi bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita kena yakin, terima, setuju dengan apa Nabi wayak. Apa yang Nabi bagi tahu. Itu bahasa Islam. Apa yang Nabi wayak, apa yang Nabi bagi tahu. Wayak latar daripada Arab riwayat. Apa Nabi kabo tu ganu daripada Arab juga khabar. Kalau beritahu tu baru Melayu asli, beritahu. Tak ada daripada mana-mana bahasa Arab. Tapi kalau orang Kelantan banyak dekat dengan orang Arab jadi lagu tu. Wayak. Nabi wayak wajib kita percaya. Bila itu bukan tugas kita. Itu bukan kerja kita. Itu ialah kerja Allah Taala. Kerja kita ialah kerja hamba. Itu. Baik. Dua tajuk dah lawi. Tajuk syirik. Baik. Kalau gitu tiap-tiap syirik belum tentu kufur, tiap-tiap kufur pasti syirik. Gitu kan? Tiap-tiap kufur pasti syirik. Tapi tiap-tiap syirik belum tentu kufur. Pasal ada syirik yang tidak kufur. Baik. Seperti syirkul asghar tadi, syirkul khafi tadi, syirkul gharbi ataupun al-aghrad dipanggil. Syirik kita orang mukmin, kita beriman dengan Allah, kita tidak menyekutukan Allah. Tapi dalam ibadah kita tu ada kita masuk kerana itu, kerana ini, penyakit. Ni penyakit kita lumah kerana ni. Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a akalatu ala qasadi. Kan Nabi sabda gitu.
pasti mengerumuni oleh sekalian umat-umat yang nak menghancurkan kalian, seperti mana bersungguhnya orang yang mengerumuni makanan pada hidangan. Nah, kita gurumu makannya, sungguh tak? Sungguh. Tengok lauk mana nak copet, nah ni ikan yang ada tulang kodok, nak cincang dalam budu, dalam sambal koyok, gitu. Kau makan ikut suka lah, apa apa betul lagi lah, tulang ayam mamuk, gitu kan? Nah, sungguh tak? Sungguh. Nah, hatta buffet sekalipun tidak hilangnya makanan, sungguh, sungguh. Buka sosok pun you tengok, nasi kau ni nasi putih, ni nasi minyak, ni nasi hujan mana, hujan iti, hujan lebat, macam-macam hujan Sungguh tak? Sungguh. Bukan asal main bubur, asal ada nasi jadilah, asal ada makan. Nah, sungguh. Seperti itulah sesungguhnya sekalian umat-umat tu mengerumuni kita. Gitu. Tengok. Kumuh. Nah, jatuh. Lagi. Di mana lagi pemimpin seperti Muammar Gaddafi? Di mana lagi pemimpin seperti Saddam Hussein? Oh, dulu kita terprovokasi. Nah, kena bunuh rakyat sendiri semua pemimpin-pemimpin. Kayak gitu. Sebab tu pengganah ni tidak ada di negara yang sedang berjuang untuk negaranya, untuk kebebasan tanah airnya. Nah, tapi pengganah tu ada kalau berperang di dalam negara yang aman damai. Itu ingat. Nih, macam kita Malaysia. Aman, damai. Terserang dah. Nah, ada dah rasa bimbang aku bom jatuh ke apa dah? Santai, sejuk, nyadar dinding sampai tunggu isyak, tidur pun boleh lelak lagi kan? Aman, tentera. Tiba-tiba dalam keamanan tentera ni, saya ceramah, ayo perang, ayo jihad. Memang pengganas. Itu pengganas. Nah, itu pengganas. Negara aman, negara makmur, negara damai. Nah, tapi ceramahnya untuk perang, jihad. Itu pengganas. Tapi kalau negara kita dijajah, Amerika mari jajah tu, wallahualam. Mari lepas bom. Saya pun ceramah. Ayo ibu-ibu ayah-ayah, kita intifadah. Kita ambil je apa-apa barang yang ada kat rumah. Nah, lesung tak lesung, parang tak parang, lewat tak lewat, batu kita lawan dengan mereka ni. Contoh. Nah, adakah ibu-ibu ayah-ayah yang kata saya mengganas? Negara sudah dijajah. Pengganas Ustaz ini, astagfirullahaladzim. Itu tak boleh macam tu. Biarlah mereka bom negara kita. Nah, kita duduk diam-diam macam-macam nasyid, soleh. Cukuplah, boleh. Basak saja kami. Nah, basak saja. Maka mempertahankan daulah kenegaraan itu ialah fardu ain bagi tiap-tiap ahli watan. Itu ingat tu. Baik, habis. Enam tu bagai syirik. Satu betul masuk lagi. Pukul apa ya? Satu syirku istiqlalin. Satu. Dia panggil syirku istiqlalin. Apa syirku istiqlalin? Huwa dan ia itu syirku istiqlal. Asal istiqlal ini pengasingan. Isbatu ilahaini mustaqillain. Nah, mustaqillain mengisbat, meyakini ada dua Tuhan yang terasing kedua-duanya. Ini kasyirkil majusi, seperti syiriknya orang majusi. Ini memang tak ada lah kita. Tak ada lah kalau ada. Ada yang itu. Allah tu Tuhan juga, tapi ada lagi Tuhan daripada Allah. Berat tu. Nah, kalau ada lagu tu mujak balik, kafir tu. Tapi memang ada kalau dia jahil. Mereka kata jahil yang ialah. Nah, kadang jahil anda guna kufur. Dekatlah oleh jahil itu dengan kekufuran. Seperti mata hitam dengan mata putih saja dekat. Nah, ada satu orang Allah. Saya ni selalu sebut Tuhan. Kita kena beriman dengan Tuhan. Kita kena taat kepada Tuhan. Kita jangan langgar kepada Tuhan. Kita kena gau lagi Tuhan. Jadi ada satu orang tu haji tu, dia mari nasihat. Dia kata, Ustaz, saya nak nasihat sikit Ustaz. Oh, Pak, boleh nak nasihat Ustaz. Kalau betul-betul Ustaz tu salah, boleh dinasihati. Tapi kalau kita tu bijak, jangan. Bukan bijak, bijak.
Kalau agak Kelantan sebut sabtu bijak, itu maksudnya bodoh. Nah, cuma bahasa lain daripada kata bodoh dipanggil bijak. Nah, bijak sih dia ni mana? Bodoh. Cuma bahasa Latin sikit. Nah, sensor kita sebut bodoh, sebut bijak. Dengan saya dengar Ustaz sebut Tuhan. Sebut Allah lah Ustaz. Tuhan ni kan banyak. Sudah. Tuhan ni banyak dia kata. Apa tanya Tuhan banyak? Pak Cik Haji, Tuhan banyak. Nah, Tuhan mana banyak? Di Batu Kih ada Tuhan. Siap. Di Kelantan tu besar-besar 3 ekor. Besar-besar Tuhan ada. Kau tidur tu bangun, tu duduk, duduk tu tidur. Tu Tuhan je pada panggil. Siapa panggil dia tu Tuhan? Kalau tu panggil dia tu Tuhan tu Jong leng long leng teng long long ananda karupan ala apa? Pocik nama kamu? Pocik nama Sleme, nama Dolo, nama Pok Emak, nama Somak. Apa nak jadi pocong leng leng teng leng long? Tu bukan Tuhan tu batu. Tuhan palsu panggil Tuhan juga tapi Tuhan palsu. Bukan Tuhan lah. Duit palsu bukan duit. Kau mana? Pergi beli duit palsu. Saya kata tadi duit palsu ni Pak Cik. Duit juga. Ambil duit. Boleh ke? Laku kan? Duit palsu bukan duit. Tuhan palsu bukan tu. Kita orang Islam bila sebut Tuhan tu Allah. Bila sebut Allah tu Tuhan. Tak ada lagi kau Tuhan lain pada Allah. Tak ada. Ngatik saja tak pakai makna gapo. Hati healing saja la ilaha illallah nak pakai gula batu. Tak pakai gapo ngatik kasihan. Ada lagi Tuhan lain pada Allah. Kata Tuhan ke banyak. Tuhan banyak kape bocik. Nah, ni Tuhan banyak ni paling kurang banyak dua. Isbatul ilahi isbatul ilahaini mustaqillaini, mengisbatkan dua Tuhan yang asing kedua-duanya. Ini seperti siapa? Kasyirkil majusi, seperti syirik puak-puak penyembah api. Dia ada syirik, dia ada Tuhan gelap, ada Tuhan cerah. Tuhan cerah lah baik, iaitu api simbolnya. Maka didirikan satu bangunan yang tinggi, dilanyalakan api di atas. Dipanggil apa? Manaroh. Tempat pakai api. Maka bila Sayyidina Umar tu membuka parsi, Sayyidina Umar tengok, kenapa dia bangunan ni pula tinggi? Nak kata boleh duduk masa tak mulut kecilnya. Nah, jawabnya tu api. Nah, tempat kami semua tak Tuhan kami tinggi dulu. Tertinggi Tuhan, di mana api? Maka oleh Sayyidina Umar, bangunan tertinggi itu diambil. Apinya dibuat. Apa? Untuk laung azan, dipanggil menara. Mana kita menara? Dulu tu bilang naik atas tu. Perlu kejap tu bilang ya Allah. Lalu tak dah. Spekar tak tahu tu bilang dah ni. Assalamualaikum. Sejuk. Ayo dah. Habis. Baik. Kemudian yang kedua wasyirku tabaidin. Yang kedua wasani min anwa'i syirik. Yang kedua daripada bagai-bagai syirik yang enam ialah syirku tabaidin. Tu. Mana apa syirku tabaid? Syirik juz'u, syirik bahagian. Wa huwa dan ia syirku tabaid ni ialah tarkibul ilahi, menyusun Tuhan, menyusun zat Tuhan kepada beberapa juz. Mana? Kasyirkin Nasara wal Yahudi. Nah, seperti syirik puak Nasrani dan puak Yahudi. Itu secara umum tu. Mana? Bagi puak Nasrani, Tuhan itu ada, dan Tuhan itu satu, tapi daripada satu itu 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Mo. Ataupun Tuhan tu satu je, tetapi sifat dia tu boleh bercerai tanggal daripada zat dia. Mana? Sifat ilmu Tuhan cabut daripada zat Tuhan, jatuh ke bumi, jadi Isa dan sebagainya. Itu pokok dia pun ada macam-macam mazhab.
Tu Kristian tu ada macam-macam mazhab pula. Katolik, Kristian, Protestan lah macam-macam. Macam-macam jenis pula mazhab apa dia tu. Yang pentingnya itu asal bagi syirik buat Nasrani. Begitu juga Yahudi. Kenapa? Masing-masing mendakwa Tuhan itu ada anak. Qalatin nasara al-masih ibnullah. Kata puak Nasrani, Isa al-Masih itu anak laki-laki Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Kata puak Yahudi, Uzair anak ganteng Tuhan. Anak laki-laki Allah ni Uzair bukan al-Masih Isa dah. Dua-dua salah berlaku. Dua-dua tu syirik berlaku, kufur berlaku. Main mana perkataan Nasara tu asalnya daripada Hawariyun. Qala al-Hawariyun inna nahnu ansarullah. Kami ialah penolong agama Allah. Jadi ambil daripada perkataan itu jadilah Nasara. Itu. Gitu juga Yahudi asal perkataannya ialah daripada nama apa Nabi Yusuf, namanya Yahuda. Itu betul. Azalah. Baik.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد والشرف والدرجة العالية والرفيع وبعثه مقام محمود. Baik. Kalau gitu syirkut tabai ini ada tak di kalangan kita orang Islam ni? Ada tak? Kalau jahil ada. Tu kalau jahil ada mana? No, pengikut-pengikut Sihak di Johor. Dia duk buat video-video supaya rakyat umat Islam orang Malaysia ni kejam. Dia punya teruk, dia punya akidah tuku dia Sihak tu, akhirnya dia dapat perlindungan visa, perlindungan di negara luar. Mana? Ada video-video pengikut dia katakan Muhammad tu ialah Allah, Allah tu ialah Muhammad. Sama saja. Ketika Zahir dipanggil Muhammad, ketika Raib dipanggil Allah. Buktinya apa? Allah Muhammad tidak ada kemaluan. Tengok. Dia guna hadis maudhu'. Kononnya ketika Fathul Makkah, Nabi SAW jijak atas belakang bahu Sayyidina Ali untuk ajak naik ke Kaabah. Sayyidina Ali tengok celah kaki Rasulullah, tidak ada kemaluan, kata dia. Apa hadis maudhu', jahat, menghina Sayyidina Ali karamallahu. Menghinalah Sayyidina Ali, tak ada akhlak gitu. Kita kalau abah kita naik atas bahu kita ataupun naik tangga, kalau kita pergi tangga abah kita suruh, ada kita nak kita celah kaki abah kita bersama ada? Ada? Ada. Pokoknya kalau selok pun kita duduk. Bapak selok ni bah, duduk tutup, betul tak? Padahal kita bukan Sayyidina Ali, bukan jadi Umar, bukan jadi Utsman, tapi sebagai anak dengan bapa. Apalagi Rasulullah sepupu dengan Sayyidina Ali, lalu pula menantu dengan Rasulullah Sayyidina Ali itu. Tak kayak jadi ngapok mertua dia begitu sekali. Ini Sayyidina Ali ni, orang yang berakhlak. Tengok jahat pokok batiniah. Akan ada, kalau jahil akan ada. Dah banyak pengikut-pengikut dia. Moci-moci orang sakit-sakit orang pergi jumpa ustaz minta air tawar tersembuh-sembuh. Pergi jumpa Sihak, boleh air tawar dia 10 hias botol, berapa hias botol yang jual tak tahu. Minum-minum sembuh. Sakit ke apa, stroke ke apa, sembuh minum air tawar dia. Hebat Sihak ni. Mula-mula air tawar, lama-lama ikut ajaran Sihak. Mana? Allah ialah Muhammad, Muhammad ialah Allah. Macam Kristian sedikit. Isa ialah Allah, Allah ialah Isa. Itu dah. Cuma ketuhanannya pun pihak bapa. Keturunannya pun pihak anak. Itu dah. Inna uluhiyataha min jihatil abi wa nasutahu min jihatil masih. Tengok pokok dia. Ada banyak lagi ni kalau kita nak baca syarah dekat banyak. Jadi kalau jahil boleh jadi. Kalau tak ngaji, tidak betul-betul pegang teguh dengan akidah Islamiyah, akidah ahli sunnah wal jamaah, boleh jadi terpengaruh dengan syirik tadi. Syirkut tabai, syirik yang asal puak-puak Nasrani dan Yahudi. Itu yang keberapa tu? 3. Ni 2 baru. Sudah ada 4 lagi dia ni. Baik. Wasyirku takrib al-wasalisu, dan yang 3 min anwa'i syirki, yang 3 daripada bagai-bagai syirik. Yang 6 ni syirku takrib, syirik memperdekatkan diri dengan Allah. Bagaimana? Syirik menghampirkan diri dengan Allah. Wahwa, dan ia syirku takrib ibadatu ghairillahi, menyembah selain daripada Allah, liyuqarriba ilallahi zulfa, supaya memperdekatkan diri kepada Allah. Sebagai dekat, yang sangat dekat. Ini kasyirki mutaqaddimil jahiliyah, seperti syirik para pendahulu puak jahiliyah. Jadi puak jahiliyah dulu, apabila orang soleh, orang wali-wali, tutup guru mereka meninggal, orang khamat mereka meninggal, mereka mula buat patung-patung. Buat patung-patung
Untuk apa? Untuk dipuja, untuk disembah, untuk diibadahkan dengan patung-patung tersebut. Tujuannya apa? Boleh menghampirkan lebih dekat lagi dengan Allah. Itu dia panggil syirik jahiliyah mutaqaddibin. Asal jahiliyah dulu, untuk nenek jahiliyah dulu. Dia boleh jadi berada tu gitu. Di zaman Nabi Nuh start mula buat patung. Patung tu bukan orang biasa-biasa, orang wali-wali juga. Orang tutup guru juga. Mula-mula buat patung kan untuk kenang-kenangan. Kemudian lama-lama sudahlah berdoa situ, sembelih kambing situ. Doa kepada ya Allah ya Uzza. Suruh nama patung-patung yang dibina tadi, yang dibuat tadi itu, nama-namanya orang soleh. Tujuannya apa? Kata kamu sembah patung? Tidak. Kami menyembah patung ini tujuannya untuk lebih hampir lagi dengan Allah Ta'ala. Sebab tu orang kafir jahiliyah, dia tak kata patung itu buat langit bumi, tak kata. Tidak tu bodoh je nak patung ni buat langit bumi dah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Kalau mau tanya buat kafir musyrik tu, siapa buat langit bumi? Dia kata Allah buat. Bukan patung-patung tu. Habis tu siapa? Apa buat semua patung-patung? Tapi patung-patung ni tugasnya sama seperti Allah. Bahkan patung-patung inilah yang lebih memperdekatkan kita dengan Allah. Memberi manfaat dan mudarat sama seperti Allah. Itu dia panggil syirkut takrib. Ini syirik berlaku kepada orang kafir jahiliyah pada awal-awal mula dulu. Ini ada tak dalam umat kita ni? Kalau tidak dijaga boleh berlaku saja seperti ulatus sufi, pelampau-pelampau sufi. Bukan orang sufi dah, pelampau-pelampau sufi. Tu pelampau sufi lain. Mutasawwifah lain, mendakwa diri sufi lain. Orang tasawuf semua beza lain. Jadi bukan sufi itu sesat, bukan tarekat itu sesat, tapi pelampauan-pelampauan yang ada. Pemujaan syekh ialah kutub, khatimul awliya dan sebagainya, maksum seperti Nabi. Siap. Jadi lagi jadi Tuhan nanti. Jaga. Sebab tu Ahlus Sunnah wal Jamaah ni khairul umuri awsat Tuhan. Sebaik-baik kerja tu yang di tengah-tengah. Tidak tasyaddud dan tidak tasahul, tidak ekstrim dan tidak juga liberal. Tengah-tengah. Tengah-tengah namanya apa? Ais krim, sejuk, sedap. Tidak ekstrim. Aduh, kita rekah lagi. Warabi'u min anwa'i syirk. Dan yang keempat, ada dua lagi dah. Yang keempat daripada 6 bagai syirik ni, syirkut taklidi, iaitu syirik taklid. Lagu mana syirik taklid? Wahwa, dan ia syirik taklid ibadatu ghairillahi, menyembah selain daripada Allah, seperti berhala tadi, tapi taba'an lil ghairi, kerana ikut tu nenek, ikut orang lain. Ini berlaku kepada siapa ni? Syirkut taklid, kasyirki mutaakhiril jahiliyah, seperti syirik yang berlaku mutaakhirin, yang akhir-akhir daripada puak-puak jahiliyah. Dia tanya, kenapa mu sebuah berhala ni? Kenapa mu sebuah patung-patung ni? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami dapat itu nenek moyang kami buat gini. Bapa kami tak ada benda lain, kami ikut tu nenek kami. Tu nenek kami sembah gini, kami buat gini. Dia taklid tu nenek dia. Tu nenek dia sembah berhala, dia sembah berhala. Tanya kenapa sembah berhala? Tahu ku. Tok mula ajar gini, pok mula ajar gini, mok mula ajar lagu ni. Jadi dia ikut mok pok dia tu nenek dia. Dia syirik dengan sebab taklid mok pok dia, taklid tu nenek dia. Itu dia panggil syirkut taklidi. Ini upaya kan jumpa kelompok kita ni. Tapi taklid ada. Taklid ada. Orang tanya Tuhan ada? Ada. Mesti ada. Kalau Tuhan tak ada, terima. Tak terima.
Mana dalil? Dalil apa? Ustaz-ustaz semua mengajar tu ada lah kok. Nampak? Jadi dia tu yakin Allah ada, Tuhan ada tu kerana ustaz. Kalau ustaz ceramah Allah tak ada, tak mana? Mari ustaz mengajar tuan-tuan semua sebenar Allah tak ada. Saya mengaji kelas 7 universiti paling atas sekali. Nah, lagu mana? Oh, tak ada Tuhan pun. Kayak gitu. Pasal Tuhan ada tu kan apa? Kerana ikut mulut tutup guru ustaz. Kalau ustaz-ustaz pakai kata Tuhan ada, lagu mana? Sebab tu Imam Sanusi kata, termasuk Ibnu Arabi berkata, iman muqallid lam yasih. Iman orang taklid tidak sah. Maknanya apa? Kekal dalam pengaku kufrun. Bahaya tu. Itu bahaya. Nah, tapi muncul pendapat tersebut dhaif, lemah. Pendapat yang kuat iman muqallid sah. Nah, tapi dia tu berdosa kerana tinggal berfikir mengaji, tinggal menggunakan akal untuk berfikir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'id. Kata buah akhirnya ke Sa'id, kalau mula di dunia kita dengar, ada syaratnya kena dengar dulu. Jangan fikir sendiri wilsah. Dengar, tahu cara berfikir betul, baru kita guna akal kita untuk berfikir. Ma'ana kilu au bimana ma'an ma kunna fi ashabis sa'id. Kita tidak akan jadi penghuni dengan sa'id. Baik. Itu yang keberapa dah? Yang keempat. Yang kelima, wal khamisu min anwa'i syirki. Dan yang kelima daripada bagai-bagai syirik, syirkul asbabi. Ini banyak kita. Baru nak masuk tajuk pukul 8.30 dah. Syirik sedar tak sedar ni? Ni banyak ni. Syirkul asbab. Apa dia syirkul asbab? Al-muradu bil asbab al-adiyatu, ialah ni kejadian kebiasaan berlaku. Pasal kon sejuk, ulah kipas berani, pasal lampu cerah, start motor gerak, ulah minyak, tak kereta cak keninya gerak untuk dimani sampai ke destinasi. Kayak gitu. Sakit telai penatu sehat. Lapar bedak makan nasi 3 biji ni. Dah apa tepuk minum air mok boleh. Segelas orang, 12 orang hilang dah aku. Pakaian kotor basuh dengan air dan sabun hilang kotoran. Ni mana ni? Ni syirkul asbab. Apa syirkul asbab? Wahwa, dan ia syirkul asbab isnadut ta'thiri, menyandarkan, memberi bekas. At-ta'thir itu mana? Yang memberi bekas. Isnadut ta'thiri, menyandarkan yang memberi bekas itu lil asbabil adiyati, ialah kepada segala sebab-sebab kebiasaan, sebab-sebab yang beradab. Nah, sebab-sebab yang beradab, makan nasi artinya siapa yang memberi bekas pada kenyang? Nasi. Hak ni kekal bina kau ni. Jaga-jaga. Kekal dalam api dengan kau. Kalau dia iktikad nasi memberi kenyang dengan tabiat nasi. Semula jadi nasi memang memberi kenyang. Semula jadi aircon memang memberi sejuk. Semula jadi kipas memang memberi angin. Semula jadi lampu memang memberi cahaya. Hak ni kafir. Kekal bina. Atau tidak semua jadi kerana kipas dapat angin, kerana lampu dapat cerah, kerana aircon dapat sejuk, kerana ubat dapat sehat, kerana nasi dapat kenyang. Hak ni bukan kafir juga. Sebagaimana kata Imam Ahmad At-Tirmidzi, wa man yaqul bi tabai aw bi illah fadzaka kufrun inda ahli billah. Siapa i'tikad makhluk ni dapat memberi bekas, memberi kesan pada manfaat dan mudarat dengan tabiatnya, dengan semula jadinya, atau kerananya dia sendiri itu memang memberi bekas, itulah, maka kufur di sisi kita ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi kadang-kadang dia panggil mazhab falasifah, dia panggil kasyirkil falasifati, mazhab tabi'iyyin wa mazhab ta'liliyyin. Ada mazhab tabi'iyyah, mazhab tabi'iyyah. Jaga-jaga, nah. Atau dia kata dah, nasi tidak memberi bekas pada kenyang.
Allah yang menjadikannya kenyang. Tapi Allah telah jadikan pada nasi power, kuat, kekuatan, mampu memberi kenyang apabila kita berdal makan. Hak ni pada kufur khilaf. Mana katanya? Wa may yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala tattabi. Siapa yang i'tikad makhluk dapat asbab dapat memberi bekas, memberi kesan dengan sebab kuat power yang telah dijadikan oleh Allah pada diri dia, maka pada kufurnya khilaf ulama, tapi sepakat ulama terkeluar fadzaka bid'iyun, itu akidah bid'ah dolalah fala tattabi, jangan kalian ikut, jangan. Lepas tu pegangan yang betul bagaimana? Tak payah makan nasi kan? Doa Allah jadi gini, bodoh tu. Tak payah pergi klinik kalau demam sakit. Doa Allah bagi sehat, bodoh tu. Kita disuruh ikhtiar usaha. Kudrat kita, iradah kita hanya sebatas ikhtiar. Iradah kita, kemampuan kita ikhtiar. Kudrat kita hanya usaha. Yang memberi bekas hanya Allah yang bersifat dengan kudrat iradah. Makan nasi tak apa, makan apa. Tapi i'tikad yang memberi kenyang ialah Allah. Bahkan harus menyalahi mana? Harus pada akal makan nasi walaupun satu kontainer sekalipun, kalau Allah tak bagi kenyang, tak kenyang. Betul? Harus tak? Harus pada akal, bukan harus pada mustahil akal, bukan. Harus pada akal. Walau mustahil pada adat mustahil. Di sinilah hukum akal dengan hukum adat mesti boleh kuasai dan mesti boleh kita bezakan antara adat dengan akal. Nah, pada akal makan nasi 10 pinggang lapar harus. Tak makan nasi pun kenyang harus. Pada adat mustahil. Kayak gitu. Kalau tidak, kalau baca hadis Nabi sebut, bila Dajjal mengaku Dajjal, makanan ketika itu apa? Sahabat tanya, ayul ta'am ya jadi zalika bil zaman ya Rasulullah. Apa makanan yang Allah Taala jadikan untuk umat mukmin, muslimin, kaum muslimin pada zaman Dajjal ya Rasulullah? Apa Rasulullah jawab? At-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid ya jadi zalika bil ta'am. Makanan ketika itu ialah tahlil. La ilaha illallah, la ilaha kenyang. Terima pada akal. Terima pada akal. Terima. Kerana yang menjadi kenyang bukan nasi, bukan makanan, Allah. Pada adat terima lah. Dari pada adat. Ada lagi la ilaha illallah kenyang. Kalau kenyang itu bukan la ilaha illallah tu, bedah nasi rumah orang yang nyatik 3 bingit itu lepas tu. Lepas la ilaha illallah tu bedah 3 bingit. Sudah apa? Itu. Tapi pada akal harus. Kalau orang tak reti beza hukum akal, hukum adat, ini bahaya. Dia baca api sejuk selama kagu ingkar mukjizat kabir. Macam mana pokok kayu batu cakap ya muslim hadzal yahudi khalfi. Cerita Doraemon ni siap. Macam mana makannya zaman Dajjal tu ialah zikir-zikir subhanallah alhamdulillah punya. Cerita Pokemon ni, cerita Konoha mana Naruto mana. Kabeh kerana ingkar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa ingkar? Pasal tak reti beza hukum akal dengan hukum adat. Bahaya tu. Jaga-jaga. Maka ini syirkul asbab ni. Syirik yang keberapa ni? Syirik yang kelima ni banyak berlaku di kalangan orang Islam kerana tidak mengaji ilmu akidah. Maka syirik ni kalau mati kekal api neraka. Bahaya tu. Duk sejuk ni pasal ekon apa pegangnya kita? Ekon lah yang memberi sejuk dengan tabiat ekon. Mazhab tabi'iyah falasifah. Atau kerana ekon kita dapat sejuk. Bukan Allah Ta'ala yang menjadikan sejuk. Ekon tu asbab. Sejuk tu musabab. Itu sabab ekon, sejuk musabab. Nasi sebab, kenyang musabab. Penadol sebab sembuh penyakit demam, itu musabab. Itu. Maka ikut kita orang ahli sunnah wal jamaah, orang ahli tauhid, akidah Islamiyah,
yang menjadikan asbab Allah, yang menjadikan musabbab pun Allah, yang menjadikan penandu pun Allah, yang menjadikan sehat pun Allah. Boleh ke kita makan penandu tak sembuh-sembuh? Boleh. Sebab tu orang mukmin dia makan ubat penandu tak sembuh-sembuh, dia tak bakar kita penandu. Betul? Nama penandu ni saya sudah satu kontainer penandu terlalu benar-benar bakar. Ada. Pasal yang memberi sehat ialah Allah. Sia-sia lah kita makan penandu. Allah akan jamin pahala kerana kita berusaha berikhtiar untuk berubat. Sama. Kita nak selamat nak balik rumah, nak selamat. Kalau ada orang nak balik rumah nak accident, sahaja aku accident dia mati, dia tak ada lagi. Ada. Semua orang nak selamat balik. Dan dia memilih untuk selamat, ikhtiar untuk selamat. Serta dia berusaha untuk selamat. Bawa tidak laju, patuh hak laju. Pakai topi kelenda kalau naik motor, patuh hak laju. Signal dulu nak masuk cabai, jangan masuk cabai dulu baru signal. Kayak gitu. Ikut betul-betul. Tapi kalau Tuhan nak accident lah. Yang kita kata sia-sia aku bawa ikut patulung dan pani malah aku nak langgar semua lah pemego. Sebab accident juga. Jangan gitu. Kita dikasih pahala di atas ikhtiar kita, usaha kita. Tapi ikhtiar usaha kita tidak memberi bekas. Kerana yang memberi bekas wal fi'lu fit taktsiri laisa illa bil wahidil qahhar jalla wa ala. Perbuatan memberi bekas itu tidak ada lagi melainkan hanya Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan yang mengerasi di atas hamba. Itu. Di situ dah. Kemudian yang terakhir ialah syirik yang terakhir ni. Kalau ini bukan syirik akidah, tapi lagi banyak berlaku pada kita orang Islam. Mana wasadisu dan yang keenam yang terakhir. Biar dah aku tengok apa sekarang lebih dah. Min anwa'i syirki, daripada bagai-bagai syirik, 6 bagai syirik ialah syirkul aghradi. Ada dia. Syirkul khafi tadi. Iaitu beramal tujuannya selain daripada Allah. Nak pujian orang, nak supaya orang lihat. Itu riya. Apa syirkul aghradi? Wa huwa ay syirkul aghradi wal ba'thi al-amalu li ghairillah, beramal kerana selain daripada Allah. Seperti tadi lah, riya. Berat pada riya lagi, ujub berat lagi. Kalau kita tengok pun, duduk semaya tahajud kat rumah sorang-sorang pukul 3 pagi, tapi tiba-tiba rasa hebat. Nah, tak ada siapa dia buka kain nasi rumah dia tengok, kira gelap lagi. Di taman ni aku lah pandai banyak sekali tahajud. Habis orang panggil ujub. Tolol lebih pada riak lagi. Kalau riak lagi ada orang tengok. Ni tak ada orang, ni rasa luar lebih hingga sorang-sorang. Rasa tercengih, hebat dengan diri sendiri. Nah, itu ujub. Daripada ujub lahirlah sum'ah. Apa sum'ah? Suka bila kebajikannya diperdengarkan kepada orang lain. Pagi esok masuk ofis buat-buat ngantuk. Sakit budak belakang, sakit betih. Lewat apa lu ngantuk sangat, sakit betih, sakit urat, sakit belakang, sakit bengkel. Allah semalam 100 rakaat juga tahajud. Oh, hebat Allah 100 rakaat. Tidaklah hebat. Kita hamba ni kena buat berkali akhirat. Dalam hatinya orang kata hebat tu suka lah. Wah, orang kata aku hebat. Orang bagi semua ni syirkul aghradi dipanggil. Syirkul khafi, syirkul asghar. Ada 3, 4 nama. Syirkul bawa'if pun dipanggil. Syirik yang tidak masuk di dalam ranah akidah, tapi berdosa besar yang wajib kita kena taubat. Nah, itu habis itu. Jadi habislah tajuk syiriknya. Jadi yang paling susah sekali, semua syirik-syirik itu kalau kita jahil pasti berlaku pada diri kita. Maka untuk menghindarinya pasti tidak ada cara lain selain daripada menuntut ilmu akidah, menuntut ilmu tasawuf, paling bukan fardu ain, supaya terhindar daripada ke-6 syirik. 5-nya masuk di dalam ranah kekufuran, Tuhan tidak akan ampun sekali-kali. 1-nya masuk di dalam ranah kabair, dosa-dosa besar, yang mana masih lagi diampun oleh Allah kalau kita taubat. Atau tidak diampun pun akan asal dibakar dalam api neraka karena ada dosa ujub, riya, sum'ah, takabur dan sebagainya. Akhirnya masuk syurga. Kalau hal 5 tadi
itu tak ada syurga khalidina fiha abad, kekal dalam neraka selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada segala syirik-syirik tersebut. Benarnya kita menjadi ahli tauhid kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus membawa tauhid. Summa salamullahi ma'salatihi ala nabiyyin ja'a bitauhid. Rahmat dan salam Allah kita mohon ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawa tauhid. Apa tauhid? Ifradul ma'bud fil ibadah atau fil adah, zatan wa sifatin wa af'alan, menunggalkan mengiktikad dengan satu tunggal zat yang disembah pada ibadah atau pada kebiasaan kita duduk sehari-hari ini, pada zatnya, pada segala sifat-sifatnya dan pada segala perbuatannya. Tidak ada yang memberi bekas pada perbuatan selain daripada perbuatan Allah. Jadi saya cukup setakat itu. Sudah hampir pukul 35 dah. Lewat sangat dah. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ni dapat manfaat, terutama bagi diri yang sendiri yang jaga, dan pada para hadirin semua yang mendengar. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk kita mengamalkan apa yang kita dengar pada malam ni, dan kita sampaikan pula kepada orang yang tidak hadir pada malam ini, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wal tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna naj'aluka fi nahuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabika ya qahhar ya qahhar ya qahhar ya jabbar ya jabbar ya jabbar ya muntaqim ya muntaqim ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim. Allahumma 'alaika bil yahud wa man nasarahum wa man walahum. Allahumma 'alaika bil yahud wa man nasarahum wa man walahum. Allahumma 'alaika bil yahud wa man nasarahum wa man walahum. Allahumma ansuril ikhwana al mujahidin wal mustada'afin fi Palestin, khususan fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli ardil Islam. Rabbi fadfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.